Kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam kuliah duha fiqh muamalat ya, la riba bersiri. Hari ini kita akan orang kata apa, bincang berkenaan dengan dua topik. Bukan dua topik, satu topik tapi dua bahagian. Iaitu larangan riba. Ya, larangan riba. Tuan-tuan dan puan-puan, keluarkan semua handphone masing-masing. Saya ada kerja sikit nak bagi. Ada kerja sikit nak bagi. Pagi-pagi ni selalunya pagi Ahad. Orang selalu slow sikit. Kita nak bagi laju sikit, nak bagi adrenaline orang panggil. Ya. Kita akan buat satu quiz. Bukan ujian ya, quiz. Ya. Bukan ujian tapi quiz. Tuan-tuan dan puan-puan buat macam ni. Sekejap ya. Apa tuan-tuan dan puan-puan kena buat? Sekejap. Silap. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, type www.menti.com. Ya, www.menti.com. Ya. Lepas tu dia akan keluar satu skrin macam ni. Type 1621. 1621. Boleh ya? Dapat? Semua dapat? Baik. Belum buka. 1621. Lupa bawa. Tak apa. Ya, lepas tu markah terbanyak akan diberi kepada siapa yang jawab tepat dan cepat. Bukan tepat saja, cepat. Ya. Baik. Yang ni bukan ujian yang kita akan buat dalam tiap-tiap satu modul. Ini saja nak bagi ingat balik minggu lepas ni. Ya, ada 3 soalan saja. Sedia semua? Semua dah sedia? Baik. Okay, sedia 1, 2, 3, 4 orang baru masuk. Ya? Tak dengar. Tekan submit. 1621 tekan submit. Seorang lagi mana? Okey, cukup. Boleh ya? Sedia ya? Ini macam race. Laju dan tepat. Tekan submit. 1621 tekan submit. Apa? Saya ingat nombor. Oh, boleh. Apa try? Try balik. Boleh? Reload boleh? Semua boleh kan? Tak nak buat boleh, tak boleh. Tak boleh, 5 orang tak apalah. Jadi, mati pula seorang lagi. Masuk balik. Kenapa connection tak dapat? Okey, tak apa. Baik, kita mula ya. Tengok ke handphone. Jangan tengok depan skrin. Tengok handphone. Ya. Ready? Soalan pertama.
tekan jawapan yang dipilih. Okey. Baik, itu jawapan dia. Ya. Baik. Ada 3 soalan je. Ya, ilmu muamalat ialah fardu ain. Macam mana jadi fardu kifayah? Orang lain buat, saya tak payah. Ya, fardu ain ya. Fardu ain. Baik, soalan seterusnya. Tengok ni. Tengok handphone. Kenapa kalau kita jamin modal untung dan pelaburan adalah haram? Okey, seorang saja dapat. Dia kenapa kita tak boleh jamin modal dan untung? Sebab akad pelaburan akan jadi akad pinjaman dengan riba. Ya. Bukan pelaburan mesti hadapi kerugian, ya. Dia sebabnya pelaburan tu akan jadi pinjaman dan riba. Ya, pinjaman dan riba. Baik. Soalan seterusnya. Soalan last sekali. Adakah Islam hadkan keuntungan dalam perniagaan? Oh, semua betul ni. Bagus. Baik. Kita tengok siapa yang dapat nombor 1. Ya. Saya terlupa bawa hadiah kecil. Kita tinggal atas meja kot. Baik. Oh, tempat pertama ialah Imran. Siapa Imran? Alhamdulillah. Minggu depan saya bagi dah, lupa. Saya tinggal kat rumah pula. Ya, Imran. Baik. Jadi tiap-tiap satu kuliah saya akan bagi kuis yang pendek-pendek. Ya, supaya ingat balik. Lepas itu bila datang modul yang terakhir dalam fasa 1 ni, saya akan bagi ujian yang panjang sikit. Ya, setengah jam kena buat. Semuanya online. Ya, semuanya online. Baik. Kita teruskan kuliah kita hari ini. Baik, hari ini kita akan bincang topik ketiga dan keempat, iaitu larangan riba bahagian 1 dan larangan riba bahagian kedua. Baik. Apa maksud riba? Ramai orang bincang tentang riba. Ada orang nak buat koperasi nama no riba, DPRN nak cuba macam-macam, ya. Tapi adakah mereka faham apa itu riba? Apakah kita tahu perkara-perkara ataupun barang-barang yang boleh menyebabkan riba apabila kita buat satu aktiviti yang salah? Adakah kita ingat riba itu sahaja daripada pinjaman, dan lain semua bukan riba? Baik, soalan tu kita akan jawab pada hari ini, insya-Allah. Apa itu riba? Dari segi harfiah atau bahasanya, erti riba ialah lebih, biak, kembang, bertambah atau subur di atas sesuatu daripada ukuran asal atau jumlah. Maksudnya riba itu artinya adalah lebih dari segi bahasa. Dari segi bahasanya, kalau kita nak translate saja, erti riba itu ialah selain daripada riba kat kaki kita, ya. Riba ialah maksudnya lebih, biak, berkembang, dia bertambah, dia subur. Dari segi definisinya mengikut mazhab Hanafi, riba ialah lebihan yang tidak setara tukarannya mengikut ukuran yang diakui syarak dengan syarat-syarat yang dikenalkan oleh salah satu pihak yang berkontrak dalam kontrak pertukaran. Baik. Nombor 1, apa kita tengok dari segi definisi ini? Nombor 1, dia mesti lebih. Lebih baru dia jadi riba. Lebih baru jadi riba. Yang tidak setara tukarannya, dia mesti jadi pertukaran. Dia mesti terjadi pertukaran baru jadi riba. Sesuatu benda tak boleh jadi riba dengan sendirinya. Orang kata duit, orang kata, kenapa ustaz pakai duit kertas? Duit kertas ni riba, dia kata.
Saya kata macam mana satu benda tu boleh jadi riba tanpa pertukaran yang salah? Tak boleh jadi riba macam tu. Sebab dia nak jual apa? Dia nak jual emas, bukan emas tu. Dia nak jual emas tu. Emas ni saya tak boleh pakai lah emas. Ya. Jadi riba, bila nak terjadi riba, dia mesti ada lebihan, dia mesti ada tukaran yang tidak setara dan tidak diakui syarak. Dia mesti terdapat benda tu. Kalau tak jadi benda tu, tak jadi riba. Ya, orang tak boleh kata pointer ni jadi riba. Tak boleh, sebab tak ada pertukaran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang memakan, yakni mengambil riba itu, tidak dapat berdiri betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, yakni berniaga, dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, yakni larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu seperti pengharaman sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Apakah hukum riba, tuan-tuan? Hukum riba adalah haram. Apakah balasan yang Allah akan berikan kepada sesiapa yang tahu riba itu haram tapi nak buat juga? Mereka kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Tuan-tuan tahu apa dia kekal? Ya? Orang kata kalau dia kekal jawatan, contohnya kan, dia nak jadi Perdana Menteri, dia kekal. Tak. Saya bukan orang politik. Apa nak jadi 2-3 hari lagi ni, kita serah kepada Tuhan. Kita kata dia kekal dalam jawatannya. Dia bukan kekal maksudnya sampai dia mati, sampai dia esok dia bangun di akhirat. Dia kekal tahap mana orang suka dia je. Itu maksud kekal di kita. Dia kekal jawatannya. Ya. Tapi kalau kekal dalam neraka tu macam mana, tuan-tuan? Bila datang hari akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, masa atau waktu dah tak ada dah. Sekarang pukul berapa? 9.15. Ada masa betul tak? Tak lama di akhirat tak ada masa dah. Tak ada waktu dah. Tak ada hari dah. Tak ada bulan dah. Tak ada tahun dah. Tak ada masa tu. Masa is dead. Jadi kekal tu maksudnya apa? Lama orang kata. Lama pun tak cukup. Tuan-tuan nak tahu lama macam mana? Siapa yang ada suami isteri sini, bawa pergi shopping. Oh, malas lagi shopping jeling. Oh, malas pula boleh kata. Saya duduk kat luar je lah. Duduk kat luar tu. Nah, RM1 pergilah shopping apa-apa. 2 jam tak keluar lagi. Lama ni, betul tak? 2 jam ni. Lama, kamu buat apa lama ni? Halo, dah 2 jam lebih dah ni. Saya baru nak tengok satu kedai. Lama je. Itu belum selama-lamanya, betul tak? Belum selama-lama. Selama-lama maksudnya tak ada penghujungnya. Maksudnya orang yang memakan riba, setelah dia tahu riba itu haram, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah. Apakah dosa yang lain yang menyebabkan kita kekal dalam neraka? Iaitu dosa syirik. Betul tak? Dosa syirik. Dosa syirik balasannya dengan dosa riba sama saja, tuan-tuan. Kenapa teruk sangat? Sebabnya yang ni, tuan-tuan. Sebab apa? Orang itu selalu berkata bahawa berniaga itu sama saja seperti riba. Wahal Allah dah mengharamkan riba. Mereka engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghalalkan yang haram. Sebab hak menentukan yang halal, hak menentukan yang haram, hak Allah. Kita cuma ikut je. Kita hamba Allah cuma ikut je. Ni orang-orang macam ni, dia buat macam mana? Tak apa, buat je. Ini halal.
sama je macam meniaga. Saya bukan bagi pinjaman kat dia, saya bukan bagi riba kat dia, saya bagi hibah aja. Oh tu dia. Saya bagi hibah aja. Masuk dengan saya. Oh, ni Pak Haji ni, saya Pak Haji ni. Lebih kurang Pak Haji lah. Ya. Saya Pak Haji, masuk dengan saya bagi RM1,000. RM1,000 pula. RM1,000. Ya, saya akan bagi tiap-tiap bulan RM500 6 bulan. Itu hibah daripada saya. Boleh tak buat macam tu? Oh, ini perniagaan. Ini bukan riba. Tu dia. Mereka menghalalkan yang haram. Sebab tu Allah apa? Humban mereka ke dalam apa? Dalam neraka. Sebab apa? Mereka engkar kepada Allah. Mereka syirik kepada Allah. Oh tu dia. Kita kena belajar benda-benda macam ni. Sebab itulah kena belajar muamalah, tuan-tuan. Hukum riba ni atau hukum yang terberat dalam Islam. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan, yakni perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Apa Allah nak kata di sini? Dulu kenapa asbab turun? Kalau kita tengok asbab turun ayat ni ialah disebabkan oleh dua orang, ya, yang sebelum mereka memeluk Islam, seorang ni hutang daripada orang ni, pinjam duit daripada orang ni. Dulu zaman jahilah bukan pinjam duit sikit-sikit, tu kena bayar sikit saja riba, dia jadi 2, 3, 4 kali, 5 kali ganda. Sebab itulah zaman dulu apabila ada asnaf apa? Asnaf apa? Hamba abdi, betul tak? Asnaf hamba abdi kena bayar 2, 3 kali ganda terus untuk jadi hamba abdi dia, untuk bayar hutang dia. Sebab itulah dia adakan zakat untuk membebaskan orang ni daripada penghambaan hutang dan pinjaman riba ni. Jadi ada dua orang ni bergaduh. Sebab apa? Selepas terbukanya kota Mekah, ya, dia ni tak nak bayar riba lagi dah. Dia kata, aku dah masuk Islam. Islam mengharamkan riba, jadi aku tak nak bayar riba walaupun aku janji. Bergaduh mereka. Mereka pergi berjumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia ni masuk Islam sebab tak nak bayar riba pada aku. Maka turun ayat. Nabi kata pada orang yang minta riba tu, kalau kamu juga nak juga riba ni, akan ada peperangan dari Allah dan Rasul. Tuan-tuan, orang pergi perang buat apa? Orang pergi perang, pergi salam-salam, apa khabar macam tu? Tak ada orang tembak roket, pung, tembak, pergi pecah kepala, pecah perut, pergi mati terus. Perang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak semestinya macam tu. Covid pun perang juga kot. Tak tahulah kan. Ya. Covid pun perang juga. Allah hantar gundah gulana kita di rumah makan harta haram, perang juga. Malam-malam tak boleh tidur, besok siapa dah nak call aku minta hutang. Betul tak? Balik rumah rasa macam neraka, perang juga. Pergi pejabat rasa macam neraka, pergi mana rasa macam neraka. Duit selalu tak cukup, duit berbilion-milion apa benda kutip rasuah, tak senang-senang juga. Perang daripada Allah. Baik. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sahih Ibnu Katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu an apabila mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang yang mengambil riba, ambillah senjata kamu untuk perang. Dia kata, ambil senjata perang Allah sekarang. Allah nak perang dengan kamu. Boleh menang tak tuan-tuan? Boleh menang tak? Ya? Orang duk dabik dada, buat scam lah segalanya lah, kami siapa tu cakap ni, boleh menang dah tak lama. Orang duk dabik dada, kata insurans konvensional harus, boleh menang dah tak lama. Orang dabik dada, duk tuduh perbankan Islam riba, boleh menang dah tak lama. Imam Abu Hanifah berkata, inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan. Sebab tak boleh menang punya tuan-tuan. Tak boleh menang punya dengan Allah. Ya?
Imam Malik bin Anas berkata, telah aku buka lembaran-lembaran kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku mendapati dosa yang lebih buruk daripada dosa riba, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan dan mengizinkan perang ke atasnya. Kita boleh perang ke atas orang yang makan riba. Ada orang rasa ada riba tu berdosa sangat berbanding dengan makan khizir ke minum arak? Jarang tuan-tuan. Jarang. Ya, jarang tuan-tuan. Kita ada jakim bahagian halal tapi makan je. Ada jakim bahagian haramkan riba. Bukan nak pergi jakim. Jakim buat tu dah elok dah. Ya, dah bagus dah. Tapi ada tak satu bahagian dalam jakim ya yang anti riba, bukan anti haram juga, benda-benda makan je. Ya, dia ada buat satu label kot. Ya. Yang ni ada apa? No riba. Ataupun tiada riba. Ataupun la riba. Itu tak boleh. Saya punya. Tak ada. Beli. Ya, ataupun tiada riba. Label tiada riba. Seperti kita letak label halal, ya, kita pergi letak tempel kat bank tu tiada riba. Ni apa? Bank conventional tempel logo haram. Kena tempel macam tu baru boleh. Tapi sebab kita tidak diasuh macam tuan-tuan perempuan, Tuhan beri rahmat dan hidayah datang sini, tak ramai orang nak belajar. Kalaulah saya kata datang sini satu hari, ya, saya ajar macam mana nak buat duit daripada 1,000 jadi 10,000, penuh tuan-tuan, penuh sampai ke jalan ni. Penuh sampai ke jalan. Dulu orang offer iPhone RM100, RM1,000, penuh sampai jadi masalah mall tu. Kita offer dia supaya elok daripada kekal dalam neraka, tak ramai yang nak datang. Jadi kita yang datang ni alhamdulillah. Berkata Imam Qatadah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ahli riba dengan hukum bunuh. Maksudnya taklah kita kata kena hukum bunuh, ya. Maksudnya bila berperang tu maksudnya boleh bunuh dia. Bukan zaman sekarang riba boleh hukum bunuh. Dalam wujud tak ada memakai riba hukum bunuh. Dulu boleh. Ya, dulu boleh. Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai orang yang tetap berada dalam kekufuran dan selalu berbuat dosa. Allah akan musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kalau kita nak tafsir sesuatu ayat atau kita nak syarah sesuatu hadis, jangan ambil secara literal. Jangan ambil secara literal. Ya, sebab ada asbab turun ayat tu kita kena tahu. Ramai orang suka bila dia nak lawan seseorang tu dia pakai ayat Quran. Orang lain saja semua yang salah, dia betul. Tapi dia quote ayat-ayat yang salah ataupun dia tafsir cara salah. Allah akan hilangkan atau mengharamkan keberkahan dan kenikmatan hartanya serta berikan hukuman pada hari kiamat kelak kepada pelakunya. Orang makan riba ni kat dunia dah dapat dah. Allah akan musnahkan riba dia. Apa dia musnah riba tu? Musnah riba maksudnya Allah akan hilangkan keberkatan dia. Banyak duit tuan-tuan. Buat scam banyak duit. Beli kereta rancak-rancak. Macau scam, Taiwan scam, Hong Kong scam. Action cantik semua, rambut perang, pakai kod, ya, kod yang 15,000 satu tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Allah telah perang dengan dia dan Allah akan musnahkan riba. Apa maksud Allah musnahkan riba? Allah akan hilangkan keberkatan. Apa dia tidak berkat? Kita ambil apa dia berkat. Berkat itu sedikit banyak. Bukan macam piramid, sikit satu banyak. Lebih kurang lah tu. Yang tu tak nak cerita. Sedikit kita rasa banyak, banyak kita boleh kongsi. Faham? Itu berkat. Sedikit tu banyak, banyak tu boleh dikongsi. Itu berkat. Tak berkat apa? Banyak tu sedikit, banyak tu sedikit. Sedikit tu tak ada apa langsung. Banyak tu sedikit. Macam mana banyak tu sedikit? Dia dapat rasuah 1 million, tak cukup. Dia ambil lagi 5 million, tak cukup. Dia ambil lagi 10 million, tak cukup. Nampak tak? Sebab apa? Tak berkat. Banyak tu sedikit. Banyak
dalam ketidakberkatan tu maksudnya macam banyaknya air laut. Banyaknya air laut. Banyaknya air laut. Kita minum-minum lagi rasa dahaga. Betul tak? Tuan-tuan pernah dah tersesat dalam laut? Tak pernah lagi. Ni saya nak cerita. Kalau tersesat dalam laut, jangan minum air. Air apa? Air laut. Mati terus. Mati terus orang tu. Sebab apa? Dia dahaga sangat pergi minum air laut. Lagi apa? Dalam ni jadi rosak semua habis. Mati terus. Sama lah juga orang makan harta haram, makan riba, makan rasuah. Dia makan, dia akan matikan iman dia, matikan keberkahan dia, semua mati semua. Dia jadi apa? Dia jadi orang yang tak tahu orang, macam hantu. Apa cakap? Tuan-tuan pernah pergi berdebat dengan scammer? Memang susah nak berdebat dengan scammer. Tahu scammer? Tuan-tuan bukanlah scammer. Ya. Scammer ni orang yang menipu orang untuk mendapat duit. Ya, mendapat duit. Tuan-tuan bincang ada orang. Kita kata, loh, kesian dia ni. Tahu kesian? Loh, kau. Saya bukan buat apa, saya ikut ustaz ni kata forex harus, kau ni, saya buat ni. Jadi, dia kata harus, kenapa? Dia ambil dalil mana? Dia kata, macam ni. Mana kamu dapat dalil-dalil macam ni? Macam ni, boleh. Saya sebenarnya, untung ni saya nak tolong rumah. Duit haram mana boleh tolong orang? Orang nampak tak? Mengacau tak mengacau? Tak nak mengacau? Dia mengacau. Jadi macam orang gila. Betul tak jadi macam orang gila? Yang Allah suruh mula-mula. Ya? Terhuyung-hayang seperti dirasuk syaitan. Tapi dia sedar. Susah tu. Dah jadi macam tu susah. Kita jangan mula RM1 pun nak riba, RM1 pun duit haram. Bila dah start, tuan-tuan, jadi tak cukup. Bila dah start, jadi tak cukup. Sebab tu scammer pandai. Dia pun macam syaitan juga. Scammer pandai macam mana? Orang yang first 10 ni bubur RM1,000, RM10,000 hujung bulan. Dia ni jadi tukang jual. Tak jadi tukang jual? Tukang jual. Kami dapat ni. Ni, bukti ada. Di mana? Salah. Tak ada bukti ada. Dia 10 bukan. Orang atas duduk relax. Dia dah jadi jutawan. Macam Makkah Islamic Fund. Bila dibongkarkan benda tu, ada 400 juta dah dia sapu. 400 juta kan? Kalau nak buat bangunan-bangunan, dibongkarkan arba apa dia panggil yang jual kopi tu, Pak Belalang, bilion tuan-tuan, hilang terus pergi Indonesia. Mana dia orang-orang dulu, semua ustaz-ustaz, guru-guru tahfiz yang masuk arba, yang melawan gila-gila, kata benda ni trading. Mana mereka tuan-tuan? Mana mereka? Dulu mereka dipanggil Khalifah Ringgit. Macam mana scammer yang atas sekali pergi jumpa tahfiz ni, guru tahfiz yang selalu tahfiznya ada masalah. Masalah apa? Masalah duit. Dia kata kamu pergi jual kopi ni, bukan jual kopi pun, beli kopi daripada arba, jual balik pada arba tu, pada CWC tu. Beli jual balik dapat untung berapa? Sampai 100-200%. Maka mereka pun beli 10,000 dapat 17,000. Tebak keluar lagi 100,000. Sekarang tahfiz kami dah ada duit. Bagi makan benda haram pada budak-budak tahfiz. Lepas tu dapat kereta, tunjuk kunci besar-besar boleh masuk tak? Dalam kereta tak tahu. Dapat Mercedes, BMW. Mana tak best guru tahfiz tuan-tuan? Orang kata, kamu apa kata benda ni haram, guru tahfiz masuk. Betul tak? Orang cakap macam tu. Dia pergi cari cikgu-cikgu dengan ustaz ni belum pergi lah. Ya? Dia cari semua cikgu lagi banyak influence. Saya pergi Kuala Selangor, buat survey, bagi satu hari kursus muamalat, 70% masuk scam. 70% masuk scam. Lepas tu sesi kedua, buat dengan ustaz pula. Ustaz ramai 150 orang. Buat survey yang tak ada bubuh nama tak apa. 60% ustaz masuk scam. Patutlah scam banyak. Scammer pergi pegang ustaz-ustaz dulu. Lepas tu tak boleh pegang ustaz, pergi pegang apa? Artis-artis pula. Betul tak? Artis bangun tidur pukul berapa tahu, dia talak berapa tahu, ya, dia tidur dengan isteri dia pun kita tahu. Semua kita tahu. Dia masuk scam, kita pun nak tahu tu dia. Baik. Jadi Allah hilangkan keberkatan. Bila Allah hilangkan keberkatan, kita jadi meracau. Tak meracau? Tak senang duduk, kerja pun problem, semua problem. Dengan isteri, dengan anak pun problem. Allah Subhanahu Wa Taala beri ganjaran dan keberkahan sedekah paling sedikit 10 kali ganda, paling banyak 700 kali ganda. Allah akan suburkan sedekah. Di zaman Uthmaniyah, tuan-tuan kalau baca kisah sejarah,
Empire Ottomania. Ada satu masa tu dia orang suburkan wakaf. Tahu wakaf? Dia orang bagi, kita wakaf, kalau kita dengar nama wakaf, kita selalu ingat apa? Bagi masjid, beli Quran, ya, betul tak? Bagi kat madrasah, bagi kat mak tahfiz. Mereka bukan ingat wakaf macam tu. Mereka suburkan wakaf, buat sekolah, buat universiti. Memang dia orang buat masjid, tapi masjid tu akan ada dapur. Semua masjid ada dapur. Siapa nak makan, pergi makan di situ. Di masjid pun mereka buat satu universiti. Ada masjid yang ada universiti, yang ada medical course dalam tu. Punyalah subur wakaf dan infak. Sampai satu ketika 1/3 perbelanjaan negara, bajet negara disumbang oleh rakyat. Apa rakyat kita kata? Rugilah. Tak, mereka nak pergi akhirat. Faham tak mereka nak pergi akhirat? Mereka nak sedekah jariah, sedekah pahala yang mengalir semasa mereka mati dah. Bukan kita kata kita tak boleh sedekah kat masjid, wakaf Quran semua. Tapi kenapa kita limited to that? Kita limited, kita kena buat semua dalam dasar ekonomi. Ya, baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akillar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa'. Sadaqa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang menulis transaksi riba, dan dua saksi transaksi riba. Beliau mengatakan mereka semua sama. Baik, orang yang bagi riba sama, orang yang ambil riba sama, orang yang menulis transaksi riba. Apa menulis transaksi riba? Loan agreement lah, apalah, ya, pergi buat scam lah, kadang-kadang scam pun ada agreement je. Kadang-kadang kita baca agreement tu, saya kata pelik betul orang boleh sign agreement macam ni, baca pun tunggang terbalik. Ya, dua saksi, ya, orang menjadi guarantor dan sebagainya, semua terlibat riba. Maksudnya dosa mereka sama. Maksudnya ancaman Allah kepada mereka untuk kekal dalam neraka pun sama. Jangan terlibat, tuan-tuan. Jangan terlibat langsung, ya, jangan terlibat langsung. Baik, hari ini kita belajar jenis-jenis riba. Jenis-jenis, banyak jenis, ya. Bukan tak berjenis itu orang Pulau Pinang je sebut. Yang ni banyak jenis, ya. Baik, riba terbahagi kepada dua. Yang pertama riba al-duyun, iaitu riba dalam hal-hal pinjaman. Yang kedua ialah riba al-buyu, iaitu riba jual beli. Ramai orang tahu riba pinjaman je, dia tak tahu riba jual beli. Sebab tu bila kata dia buat riba, dia kata saya tak buat pinjaman. Itu pertama dia orang cakap. Dia tak bagi pinjam pun. Dekat Perak ada satu geng scam ayam, saya panggil. Bukan scam cak ayam, memang dia ayam pun. Nah, memang ayam pun, dia jual ayam. Tak tahu ada ayam ke tak? Tonton saya nak buat scam senang je, tuan-tuan. Kita buat satu skim yang ada macam piramid. Bukan buat piramid macam kat Mesir tu. Kita buat satu skim yang kita susun orang macam piramid. Dia buat scam ayam macam mana? Engkau bagi 250. Tiap-tiap bulan aku akan bagi kamu RM13 atas seekor ayam seumur hidup. Bukan seumur hidup ayam, seumur hidup kamu. Saya kata mau kalau hidup macam Mahathir tu, lagi 60 tahun kamu bayar tiap bulan. Ya betul. Itu scam lah. Apa ustaz cakap scam? Saya kata nombor satu, ayam tak ada. Mau saya nak bet ayam ada tak ada? Ada ustaz. Malas nak pergi tengok kat Perak, ya. Yang kedua, ya, kamu kutip duit, kamu rolling je. Tahu rolling? Bukan kita roll atas tu, ya, macam zaman reformasi tu. Tak lah, ya. Roll maksudnya dia ambil audio ni, bagi ni, ambil dia kan. Lama-lama dia tutup, dia dah dapat 2-3 juta, dia lari ya. Macam tu je scammer. Dia dapat 2-3 juta sini, daripada Getis, dia lari buat gold apa pula benda lain. Sebab apa? Memang susah nak tangkap scammer, tuan-tuan, kalau tak ada report. Panjang perbincangan dengan JAKIM semua, susah. Sebab tu lah kita buat kelas-kelas macam, kita buat proactive way of jauhkan diri daripada scam. Sebab nak tangkap mereka susah. Kadang-kadang dia orang finance, orang besar-besar lagi susah nak tangkap. Tak boleh cakap. Baik, jadi riba al-buyu, riba al-qardu, riba pinjaman sikit je, bagi pinjam minta lebih, riba habis cerita. Riba al-buyu yang paling banyak, tonton jenis-jenis dia banyak sangat.
Banyak cara nak dapat riba selain daripada pinjaman. Baik, di bawah ada riba al-duyun terbagi kepada dua. Riba al-qardu, riba al-jahiliyah. Ya? Dan di bawah riba al-buyu, riba jual beli, terdapat dua jenis riba pula. Riba al-fadal dan riba an-nasi'ah. Maksudnya ada 4 jenis riba. Ada 4 jenis riba. Kita bincang satu-satu sikit-sikit. Baik. Ya, riba al-duyun dipanggil riba al-Quran. Sebab apa? Sebab dalilnya datang daripada Al-Quran. Riba al-buyu ataupun riba jual beli dipanggil riba al-hadis sebab dalil-dalilnya, nas-nasnya datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bincang riba al-duyun. Baik. Seperti yang saya sebut tadi, riba al-duyun ialah riba dalam bab pinjaman. Riba dalam bab pinjaman ada 2 jenis. Riba al-qardu yang pertama, apa-apa penambahan semasa berkontrak dalam bab hutang atau pinjaman ekoran daripada bayaran tertangguh, iaitu mengambil apa-apa manfaat daripada hutang. Kalau kita pinjam duit daripada orang, memang kita nak bayar bertangguh, betul tak? Ada orang pinjam RM100, betul bagi balik RM100? Tak ada macam tu. Kalau kita pinjam daripada orang, maksudnya benda tu kita nak bayar balik bertempoh atau bertangguh, betul tak? Ya. Jadi kalau kita ambil apa-apa manfaat daripada pinjaman, itu hutang. Itu riba. Itu riba al-qardu. Qard maksudnya pinjam. Jadi riba al-qardu riba daripada pinjaman. Jadi semasa dia kata apa-apa penambahan semasa berkontrak. Semasa kita nak meminjam, kita minta atau dia nak bagi, sama aja. Mak, pinjam saya RM100, nanti seminggu saya akan bagi balik RM1,100. Riba. Mak, pinjam saya 100, mak dia kata, usuk, kamu nak pinjam saya 100? Boleh, tapi nanti seminggu lagi bayar 110. RM10 tu upah apa? Itu riba. Baik, ada cara lain pula. Mak, bagi pinjam saya 1,000, nanti saya balik bayar 1,000. Boleh, tapi kamu faham lah, saya susah duit ni tau. Memang susah nak dapat duit. Bukan senang-senang nak dapat. Tak apalah, saya bagi lebih sikit. Macam tu, riba. Jadi apa-apa yang dijanji, dikias-kiaskan masa mereka meminjam, masa mereka berkontrak, itu riba. Mak, bagi pinjam saya 1,000, nanti saya bagi balik RM1,000, saya bagi handphone lama saya. Riba. Apa saja manfaat dia dapat. Mak, bagi pinjam saya RM1,000, ya, nanti saya bayar RM1,000, tapi saya akan tolong tebas ungkuk kamu. Riba. Nampak tak manfaat? Baik. Apa dia riba jahiliyah? Riba jahiliyah ialah denda atau tambahan yang dikenakan kepada hutang apabila berlaku kelewatan bayaran. Lambat bayar kena charge. Perbankan Islam membuat, orang kata. Baik, yang tu kita bincang masa kita bincang perbankan Islam. Macam mana kita nak bolehkan charge orang, ya, charge orang. Contohnya tuan-tuan, dia hutang 1,000, ya, dia pula tak ada telefon. Pergi ulang kali cari dia tak dapat. Mak, aku dah cari kau 5 kali. Aku nak charge minyak aku ni. Mana? Ni bil dia. Ya, RM15 pergi cari kamu tak jumpa. Kena tol berapa kali. Charge tu boleh. Charge apa? Charge sebenar kos nak cari hutang tu. Boleh. Yang tak boleh, kau dah lambat bayar, kena RM10. Tapi tak ada perjanjian, itu pun riba. Dia panggil riba jahiliyah. Kenapa dipanggil riba jahiliyah? Zaman jahiliyah orang suka buat macam ni, tuan-tuan. Ya, dia hutang RM1,000, lambat bayar sebulan jadi RM2,000, lambat bayar jadi RM4,000, lambat bayar jadi RM8,000, lama-lama jadi hamba abdi orang tu. Dia panggil jahiliyah. Baik. Yang pertama sekali, riba klasik. Yang ni klasik, semua orang dah tahu. Pinjam wang dan janji bayar lebih semasa meminjam. Ya, semasa meminjam. Sama ada dijanjikan oleh pemberi pinjam atau yang meminjam. Ya, tak kisah siapa pun janji pun. Contohnya, pinjam RM1,000, janji bayar balik RM1,100. Lebihan walau 1 sen pun dalam pinjaman wang adalah riba.
Walaupun diguna istilah lain seperti hadiah, hibah, sebab yang dikira ialah kaedah yang digunakan. Tukar istilah, kita tengok dulu cara dia. Kamu janji nak bagi balik lebih, dia riba. Bubur, hibah, hadiah, infak, apa lagi? Apa lagi bubur nama-nama. Ramai orang ingatkan dia tukar punya tu, dia jadi harus. Tak ada. Cara kamu sama aja, kamu bagi pinjam. Oh, ini bukan pinjaman, tak. Ini bagi simpan sekejap. Lepas tu saya bagi lebih. Sama aja kamu buat macam mana pun. Bukan nama yang ditukar, kita tengok cara dulu. So dalam akad, dalam kontrak muamalat ni kita tengok cara orang buat macam mana. Contohnya orang mengaku tawaruk. 2-3 hari lepas saya bincang dengan orang yang bekerja di Bursa Suk Asila, yang ditonton bila kita buat perbankan Islam, tentu akan belajar ni semua. Ya. Orang ingat perbankan Islam ambil duit orang lain bagi macam tu je. Dia pun tak tengok kat belakang tu apa je. Apa dia infrastruktur dan juga apa dia susunan yang mana dibuat oleh perbankan Islam, bank negara, Suruhanjaya Security untuk mengharuskan cara kita buat. Baik, orang tu bagi pinjam 1,000. Bagi pinjam 1,000, kita minta balik 1,000, tapi dalam hal yang sama kita minta benda-benda lain. Itu dipanggil qajara naf'an. Kalau kita tak minta duit, kita minta manfaat, itu juga riba. Qajara naf'an maksudnya pinjaman dengan manfaat. Sama ada manfaat duit yang sama, ataupun kau ni pandai cat kan, kau pandai cat kan, tak apa, aku bagi pinjam ni, hancar rumah aku sekejap. Riba. Manfaat. Sebab apa? Dia tak perlu bayar duit, upah orang cat, betul tak? Dia ambil upah orang macam tu, jadi upah kepada pinjaman tu jadi riba. Dulu ada cerita seorang ulama, saya tak ingat mazhab mana, dia punya takut dengan riba ni tuan-tuan. Dia buat macam mana? Ni rumah dia ni masjid. Ini rumah orang yang bagi pinjam kat dia. Rumah dia jauh. Ya, contohnya macam ni. Yang ni masjid. Ya. Yang ni rumah yang bagi pinjam kat dia. Orang yang bagi pinjam. Ni rumah dia jauh. Rumah dia jauh sikit. Jadi hujan lepas. Satu hari hujan lepas. Ya. Orang keluar dari masjid, hujan. Hujan. Jadi semua orang duduk kat rumah yang tu. Duduk kat bawah. Sebab apa? Rumah tu dia ada apa? Dia ada bumbung lebih sikit. Duduk semua orang berteduh situ. Dia seorang lari balik rumah. Hujan lebat, petir panas, orang lari. Lari balik. Dia seorang je lari balik. Tak nak singgah. Rumah siapa? Rumah yang dia pinjam duit daripada orang tu. Dia bagi pinjam. Besok orang tanya dia, kenapa kamu ni basah kuyuk, habis lencung, kena seluk semua. Dia kata tak, rumah ni aku bagi pinjam duit daripada dia. Aku takut aku ambil manfaat daripada dia, jadi riba. Sampai macam tu. Sampai macam tu. Dia takut. Sebab apa dia takut? Dosa riba. Perang daripada Allah, kekal dalam neraka, lari balik. Dia takut ambil manfaat apa. Ya, baik. Jadi kita pergi check balik. Kita bagi pinjam duit kat orang, kita minta favor. Bukan minta duit, minta favor. Tak favor. Favor. Kalau kawan-kawan biasa tak apalah. Kawan yang selalu datang belajar teh tarik apa benda kan, tak apalah. Ya, tiap-tiap kali hujung minggu teh tarik sampai gemuk. Ya, teh tarik lah, roti canai lah, banjir segala benda, tak apalah. Tapi khusus sebab pinjam tu dia nak minta sesuatu, itu adalah riba walaupun bukan wang. Saya bagi contoh. Ahmad adalah seorang peniaga kedai runcit. Ahmad memberi hutang RM5,000 ya kepada Yusuf dan meminta Yusuf membeli barang dari kedainya ya sebagai syarat beri hutang. Ini riba al-qardu, sebab mengambil manfaat daripada hutang ataupun dipanggil qajara naf'an yang saya sebut tadi. Dia ada kedai. Orang bagi pinjam, datang minta pinjam dia RM5,000, dia kata okey boleh, dengan syarat apa-apa saja barang kau kena beli kat kedai aku. Tak boleh juga. Sebab apa? Bila orang beli pada dia, mesti dia ada untung. Betul tak? Ada manfaat bagi diri dia. Tak boleh macam tu. Ahmad labur RM10,000 dengan Usuk. Ahmad dengan Usuk. Siapa nama Ahmad Usuk minta maaf. Banyak contoh saya Ahmad dengan Usuk. Tak tahulah kenapa. Ya, mungkin tok saya nama Ahmad, pangah saya nama Usuk. Sebab tu selalu pakai nama Ahmad dengan Usuk. Ya, pakai nama sendiri tak bagi. Ahmad labur RM10,000 dengan Usuk. Labur, dia kata jom melabur dengan aku. Melabur apa pun tak tahu. Bubur. Macam ni lah dia kata pada Ahmad. Yusuf berjanji beri hibah setiap bulan RM1,000 selama 15 bulan. Jadi berapa dalam 15 bulan? Dapat 50%. Betul tak? Oh, bagus tu tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang melabur bulan Mac dulu? Bulan Mac,
sampai Julai, banyak orang dapat 90% ke atas. Ada yang melabur saham apa, Top Glove lah sebagai Superman. Tu dia, kaya-kaya sehari melabur dapat 50,000 tuan-tuan. Real tu tuan-tuan, real. Halal pula tu. Halal pula tu, tahu halal? Saham patuh macam ni. Kalau tuan-tuan nak belajar saham, kita buat kelas saham. Ada, saya buat kelas saham selalu. Bukan saya yang buat, saya organize, saya tukang organize. Saya tak pandai mengajar saham. Saya beli saham, tak pandai. Tapi ada orang pandai mengajar. Dia bukan nak recommend jual beli apa. Ya. Baik, orang ni apa? Dia bagi pinjam 10,000, ya. Dia bagi investment, dia kata pelaburan, tapi dia akan bagi apa? Dia akan bagi RM1,000 setiap bulan selama 15 bulan. Jadi pada hujung 15 bulan dia dapat 15,000. Untung 50%. Untung dah dijamin jadi bubur lah nama apa pun. Bubur lah nama apa pun. Hibah ke, ya, donation ke apa, bubur nama apa kalau cara kamu buat. Sebab tu saya cakap pada orang, kalau dalam muamalat tukar istilah pun cara dia jadi lain dah. Dia punya kesan tu jadi lain. Mungkin saya dah cerita minggu lepas. Baik, Ahmad bagi saya RM10,000 tolong simpan. Dia nak pergi Mekah. Awak Ahmad, aku tak percaya bankan. Okey, apa-apa tak percaya bankan, tak apa. Bagi RM10,000 kat aku, nak simpan. Akad apa nak bagi aku? Tanya. Atas dasar apa kau nak bagi RM10,000 kepada aku? Simpan. Simpan maksudnya apa? Wadiah. Tahu wadiah? Dulu ada bank-bank buat wadiah. Wadiah maksudnya simpan amanah. Baik, aku tak boleh pakai yang ni, Mat. Faham tak? Sebab ini amanah, tak boleh pakai. Oh, macam tu ke? Macam nak pakai akad apa? Nampak tak? You see, kalau kita guna lain akad, lain cara dia nak buat. Kaedah-kaedah dia jadi berlainan. Mak bagi akulah duit ni sebagai pinjaman RM10,000. Kenapa pula? Aku boleh pakai duit ni sebab abang bagi pinjam, ikut suka aku lah nak buat apa. Lepas tu kalau aku nak, aku bagi RM10,000 balik. Kita pakai akad tukar. Dia bukan tukar istilah. Dia bukan tukar istilah. Dia nak make sure that apa yang dia nak buat dengan apa yang orang bagi tu betul di sisi Islam. Itu je. Bagi pinjam motor, Mat, engkau nak bagi pinjam motor apa? Aku nak pergi Mekah ni, tak siapa nak tengok. Motor ni mahal ni, BMW. Itu BMW yang motor. Aku boleh pakai tak? Oh, kejap boleh pakai tak? Aku nak suruh hang simpan je. Kalau simpan aku tak boleh pakai. Tapi aku boleh start tiap-tiap hari supaya dia tak mati terus. Bateri dia boleh? Boleh. Mak pergi pakai, pergi surau apa semua. Dia salah tak? Sebab dia tak dapat. Dia bagi akad apa? Akad pinjam. Sebab tu kena tahu betul-betul benda-benda macam ni. Tak apa Mak, aku macam ni lah, aku bagi pinjam kat kau motor ni, pakailah. Ya, pakailah. Tapi motor tu bukan duit, lain pula. Faham tak? Kalau kita bubur minyak, dia bukan duit. Bukan pinjam duit, bukan pinjam benda ribawi. Ni kita bincang satu-satu. Jadi boleh dia jadi apa? Nama aja pinjam tapi dia jadi sewa. Nampak tak? Cara kita buat menentukan akad. Jadi kalau orang tuduh perbankan Islam tukar nama, tukar tu, bohong aja. Orang tak faham. Bila dia tukar nama-nama akad ni, dia ada belakang tu cara lain semua. Tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni dulu, dokumentasi macam ni, beli dulu, jual kemudian. Baik. Jadi kalau orang janji untung dalam pelaburan, dia bukan pelaburan, dia peleburan. Tak peleburan, lebur lah duit tu. Kejap je lebur tuan. Mula-mula dia bagi, lepas tu bila dia bagi, contohnya dia bagi RM10,000, kita dapat 15. Next time kita letak RM10,000 ke? Tak, letak 20 pula. Tuan-tuan, orang main kopi Arba tu tuan-tuan, mula-mula letak 50, lama-lama sejuta pun ada tuan-tuan. Sejuta tuan-tuan orang letak. Sebab apa? Dapat 70%. Dia pergi kutip dengan semua orang, anak-anak dia kutip dengan tok, mak mentua apa semua. Saya pergi Kuala Selangor juga. Saya buat kuliah duha. Ada orang tu duduk, seorang cikgu. Kawan saya cakap, nampak cikgu tu, dia dulu masuk Arba kopi cap belalang, 4 belalang, sejuta. Sekarang dia duduk bayar 6,000, 7,000 tiap-tiap bulan pada orang yang dia pinjam. Sakit tak tuan-tuan? Cikgu mana nak cari 6-7 ribu? Malam dia kerja lain pula. Tak, aku susah tuan-tuan. Sebab tu Allah hilangkan keberkatan riba ni tuan-tuan. Keberkatan. Walaupun ada produk, tapi produk tu sebagai helak. Nanti kita dissect satu-satu, tengok macam mana benda-benda macam tu.
Apa jadi pada dia tuan-tuan? Tuan-tuan ingat dia boleh mengajar. Ada seorang ustaz masa saya mengajar dekat Kuala Selangor tu, dia kata Jabatan Pendidikan dah nak kena buang kerja. Sebab apa? Datang kerja dia orang gabut. Orang tiap-tiap hari dia cari dia hutang apa semua. Kementerian buang dia kerja. Jatuh ditimpa tangga, ditimpa pasu bunga, ditimpa dinding, ditimpa bumbung, ditimpa tanah runtuh tu. Sebab tu Allah hilangkan keberkatan daripada rezeki dia. Baik. Apa kita bagi sikit contoh. Apakah perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional? Sikit je kita bagi. Nanti panjang umur kita akan belajar dalam modul yang kedua. Baik. Apa dia? Apa yang membezakan, yang utama perbezaan? Bank konvensional, semua kontrak dia berasaskan pinjaman. Semua kontraknya berdasarkan kepada qard, hutang, pinjaman. Hutang tak apa, tapi dia berasaskan kepada pinjaman. Perbankan Islam atau produk Islam berasaskan kepada kontrak jual beli, sewa ataupun perkongsian ataupun mana-mana kombinasi. Tak ada pinjaman. Ustaz, tak ada ke pinjaman dalam Islam? Ada. Pinjam 1,000 dapat 1,000. Itu pinjaman. Kalau bank Islam buat macam tu, berapa lama dia nak hidup? Dia nak bayar gaji dengan duit siapa? Ya? Dia nak buat bangunan, dia nak buat komputer sistem. Hujung minggu ni apa? Bank Rakyat tukar komputer sistem beratus juta, tuan-tuan. Saya buat sistem, tuan-tuan, 400 juta, tuan-tuan. Murah sikit, murah ke mahal? Kita nak beli handphone 1,000, kita bising ni bank belanja 400 juta. Siapa nak bayar? Kalau kita bagi pinjam, dia bagi pinjam kat kita 1,000, dia minta balik 1,000, siapa nak bayar 400 juta, tuan-tuan? Sistem-sistem perbankan bukannya murah. Satu konsultan satu hari 5,000 kadang-kadang. Tu dia charge dia. Saya pernah kerja dua-dua blok. Tahu dua-dua blok? Saya pernah kerja dengan bank, saya pernah kerja dengan buat sistem untuk bank. Saya tahulah macam mana. Jadi untuk mereka adakan untung, mereka adakan kontrak jual beli, sewa dan perkongsian. Sebab tu ada al-ijarah tuma al-bai. Apa dia ustaz? Saya dulu tak tahu perbankan Islam, saya nak beli kereta. Masa tu Tuhan bagi hidayah sikit walaupun tak belajar. Tak mau dah. Saya nak yang Islam je. Dia kata okey, saya bagi kamu ITAB. Hah? Apa ITAB ni? Bathtub ke? ITAB apa ni ITAB? AITAB. Al-ijarah tuma al-bai. ITAB. Oh, apa dia? Tanya juga, saya nak tahu. Sebab tu minat perbankan Islam sikit-sikit nak tahu kan. Al-ijarah, sewa, thuma, diakhiri dengan al-bai, diakhiri dengan jual beli. Itu dia. Ataupun hire purchase. Macam mana ustaz? Dia orang janji dua-dua ni, dua akad dalam satu. Tak apa lah, nanti kita belajar. Ya, macam mana nak bezakan dua akad dalam satu, ya, dua akad yang berlainan dan sebagainya. Jadi dalam perbankan Islam tak ada kontrak pinjam. Bukan tak ada dalam Islam, tak ada dalam perbankan Islam. Kalau nak buat kontrak pinjaman, dulu ada lah dekat Arahnu. Dia bagi qard hasan. Faham tak qard hasan? Hutang ihsan dia panggil. Hutang ihsan maksudnya bagi 1,000 dapat 1,000 lah balik. Sekarang dah tak ada. Sebab apa? Dia orang buat ke kontrak baru nama tawaruk. Apa dia hutang? Sekejap. Sabar. Bawa bertenang. Kita akan cerita. Sebab apa? Dalam perbankan Islam, industri kewangan Islam, mereka selalu improving. Ya, mereka akan debat cara yang baik, cara yang terbaik untuk umat Islam dan sebagainya. Baik. Jadi yang pertama sekali saya nak bagi tahu, tuan-tuan pergi cek. Ya, tuan-tuan pergi cek. Tuan-tuan ada apa-apa urusan dengan perbankan konvensional? Tak payah angkat tangan lah kat sini kan. Ya. Ada apa-apa urusan loan, beli kereta, ya, dan sebagainya, ataupun kerja perbankan Islam, perbankan konvensional. Ya, yang tu dulu kena cek. Itu yang pertama sekali kita kena cek hutang kita daripada mana dan sebagainya. Banyaknya perbankan Islam, tuan-tuan. Co-op Bank saya pun tak tahu dulu nama bank koperasi. Sekarang nama Co-op Bank pertama, Agro Bank, Bank Rakyat, Quick Finance House, OCBC, MBSB Bank, bla 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 semua. Semua bawah bank negara kecuali Agro Bank, Co-op Bank pertama dengan Bank Rakyat. Tiga ni bukan bawah bank negara, tapi di kawasan Selio juga. Tamu haji pun bukan bawah bank negara, tapi jadi masalah 2-3 tahun lepas. Apa? Dia letak bawah bank negara. Apa? Tuan-tuan letak bawah bank negara ni duit orang Islam. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan report pada bank negara betapa susahnya tuan-tuan. Tahu tak betapa susahnya nak tipu?
tu saya cakap, sorry nak cakap. Ya, berapa beratus report tiap-tiap bulan kena bagi. Sebab apa? Bila kita bagi report pada bank negara akan tunjuk dalam Sikris. Siapa yang tahu Sikris kan? Sikris. Sila je nombor, mampu bank tu kena bayar beratus ribu, tuan-tuan. Bank negara memang very strict, tuan-tuan, dalam rules and regulation. Very strict, no two way about it. Tak boleh mengarut. Bukan kata tak boleh orang negara senang mengarut. Berduduk bawah bank negara memang susah. Kenapa, tuan-tuan? Bank negara nak jaga kamu-kamu lah ni. Nak jaga kita, bukan nak jaga bank. Dia tak nak bagi bank ni jadi selewengkan pengguna. Bila bank seleweng pengguna pun gelanggar pun habis runtuh ekonomi. Orang panggil bank is the frontier of the national economy. Untuknya bank, untuknya ekonomi. Baik, faham tuan-tuan? Yang pertama kita cek, kita ni buat berurusan dengan siapa? Ya. Pastikan tidak berurusan dengan mana-mana perbankan konvensional untuk apa-apa keperluan kewangan. Tu ada seorang angkat tangan. Bukan kamu lah, orang lain. Ustaz, saya ada kredit kad perbankan konvensional. Ya ke? Dia kata. Tapi saya ni tiap-tiap bulan saya bayar penuh. Saya bayar penuh. Dia kata kamu terlibat juga. Kamu ambil duit yang kamu bayar tu diguna untuk pinjaman riba. Kamu terlibat. Walaupun kamu bayar penuh. Elok kan tuan-tuan, elok macam najis, elok macam COVID. Jangan terlibat langsung dalam perbankan konvensional. Sebab apa? Dalam duk syok bayar penuh, 1 bulan tak syok, bayar tak penuh. Ada masa penyakit tu. Saya kalau orang tanya saya pasal kredit kad, jangan ada langsung. Saya dah dekat 8 tahun dah tak ada kredit kad. Pakai apa? Pakai debit kad. Tak pakai debit kad? Oh, macam tu susah beli cash. Memang susah lah beli cash. Tapi kalau tak mampu jangan beli. Kalau tak mampu beli jadi mampus. Betul tak? Mampus lah. Ramai orang mampus sebab tu lah. Dia ingat beli kredit kad. Saya dulu tuan-tuan kalau buka kredit kad tu sampai ke lantai 6, 7, 8. Tak payah minta orang bagi tuan-tuan. Kredit limit sampai setengah juta tuan-tuan. Setengah juta tuan-tuan ada setengah kredit setengah juta. Setengah juta tuan-tuan. Klik je. Dia telefon cek. Nak duit tak? Malam ni saya hantar. Bubur dalam account. Tu dia. 50,000 masuk. Oh macam orang kaya. Tapi duit siapa? Duit orang lain. Betul tak? Walaupun semua perbankan Islam, duit orang lain tuan-tuan. Duit orang lain kita belanja dulu. Muka tak malu. Oh saya prestige card. Saya pergi mana-mana tuan-tuan. Pergi mana-mana, pergi airport. Oh dia ada apa? Lounge. Boleh duduk, makan free je. Dia duduk kau kat belakang 18%, 15% pun kita dah tahu. Tutup semua tenang, koyak habis. Aman hidup? Tak aman hidup. Tak ada aman hidup tuan-tuan. Ni lambat bayar dekor, Oh tak ustaz, saya ambil ni perbankan Islam. Ya, tapi tiap-tiap bulan saya bayar penuh. Betul ke kamu? Main 1 bulan short. Lepas tu dia rasa short. Dia rasa shock pada short. Dia bayar 5% sampai ketua tak habis. Lama-lama yang jadi masalah dia jadi apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak tahu masalah orang tu berhutang ialah apabila nak beli makanan pun dia berhutang. Oh dah. Itu kira ICU dah. Dia intubated. Tahu intubated? Dia tahu intubated tuan-tuan. Ya? Dia bertiup dalam. Oh, orang mati dah tu. Nak mati apa? Kewangan dia nak mati dah. Tahu intubated? Tuan-tuan tahu? Kes COVID yang paling teruk sekali masuk ICU dan intubated. Dia tak boleh bernafas sendiri dah. Cek tuan-tuan kewangan masing-masing. Saya tak pandai lah nak mengajar Islamic Financial Planning semua. Tapi kalau nak tanya pasal planning bagi saya, potong kredit kad dulu. Habis cerita. Nanti saya nak pergi overseas macam mana? Kamu ni kerja dengan siapa? Kerja dengan company. Iyalah company bagi advance payment. Betul tak? Pakai debit card. Ambil advance payment, bubur dalam debit card. Belanja kat sana, habis cerita. Apa susah kan? Nak saja nak cari kredit card je sebab seronok. Sedap. Dia jadi apa? Dia jadi macam COVID je, berjangkit. Sorry pula. Tak habis-habis saya cakap pasal COVID ni, kenapa? Pastikan berurusan dengan perbankan Islam sahaja. Ya? Jangan urus dengan benda. Kamu setuju tak setuju dengan perbankan Islam, itu cerita lain. Pakai je perbankan Islam. Sebab kalau kamu pakai perbankan konvensional, garanti. Maksudnya kau tak lah. Garanti berdosa. Garanti dah. Baik. Siapa yang kerja di majikan yang bagi KWSP, ya, pastikan ya, convert ke simpanan syariah. Simpanan syariah dah start daripada 2016.
Apa dia simpanan syariah, tuan-tuan? Maksudnya dia punya simpanan tidak, kita punya simpanan tidak dilaburkan di tempat-tempat yang tidak patuh syariah. Dulu sebelum tu memang dilaburkan di tempat-tempat yang tidak patuh syariah, tapi kita boleh buat apa? Kita tak ada choice. Sekarang Allah dah bagi choice, Allah dah bagi pilihan. Pilihan nak ke neraka, pilihan nak ke syurga. Ambil lah, mana satu nak? Tuan-tuan tahu tak? Cuma 11% daripada orang Islam yang mencarum convert kepada simpanan syariah. Sedih sekali. Kenapa, tuan-tuan? Saya buat survey, kadang-kadang saya tanya. Mereka mengatakan tak garanti untung, tak garanti simpanan kita akan kekal. Takut jadi macam Greece. Greece? Kamu ni belajar kat mana Greece ni? Saya buat projek paper pasal Greece. Malas lah nak berdebat dengan orang. Faham tak malas berdebat dengan orang? Sebab apa? Kita tak nak berdebat dengan orang yang tak tahu. Kita pun jadi biol pula. So kita jadi biol, kemana dia pusing itu betul. Betul. Kamu tak nak, kamu tangguh. Kita nasihat je. Betul tak? Ya. 11% je, tuan-tuan. 11%. Tukar dari simpanan konvensional KWSP kepada simpanan syariah. Segera. Kalau tuan-tuan apply tahun ni, tahun depan dia tukar. Bila tuan-tuan dah apply tukar, apa-apa jadi pada tuan-tuan antara sekarang dengan January 1st, insyaAllah tak ada masalah. Apply dulu. Sebab Allah akan nilai kita kepada apa yang kamu usahakan. Faham tak? Apa yang kamu usaha nak capai, sebagaimana daya upaya kamu. Tiada lagi darurah. Lagi sebab sudah ada simpanan syariah sejak tahun 2017. Tak ada darurah. Dulu memang ada darurahnya. Ya. Mereka paksa kita simpan di KWSP yang berstatus tidak patuh syariah. Ada orang tanya saya, tak apa Ustaz, saya simpanan tu nanti saya akan bersihkan dividen. Bila yang kamu dapat dividen? Hujung tahun. Iyalah, kamu dapat kat tangan kamu. Macam mana nak bersih? Dapat kat tangan kamu. Umur 55 macam saya baru dapat. Masa tu dividen yang tak patut syariah dah bertimbun. Malas nak buat apa pun, beli kereta lah, nak pergi makan angin lah, umrah dah tak boleh. Ya, beli emas berjokong lah, dah malas. Tengok tuan-tuan, tengok sini. Dalam tahun 2017 dividen yang tak patut syariah adalah 64%. 64% maksudnya 64% investment simpanan konvensional tidak patut syariah. Apa maksud tidak patut syariah? Simpanan haram. Lepas tu dia naik lagi 3% tahun 2018, 68%. 2019 71%. Dia 71% tak patut syariah. Bila kamu nak bersihkan? Sebab dah ada simpanan syariah, wajib bersih. Tapi simpan bersih main-main dengan Tuhan ke? Saya tanya lah kan. Betul tak? Dah ada apa? Dah ada simpanan syariah, tukar je, dah habis cerita. Duk takut tu, takut ni bukan takut apa, kamu ada iman dah. Takut riba ni, tuan-tuan. Dulu KWSP invest macam-macam, riba lah apa, tak tahulah sekarang. Tak boleh tengok portfolio dia. Dia tak boleh tengok portfolio dia, apa yang dia invest. ASB saya tahu lagi boleh tengok, masih ada perbankan konvensional, terpulang pada masing-masing. Ya, baik. Adakah ini riba? Kita bagi beberapa contoh. Ini mungkin kalau dalam exam ada exam pula. Ya. Memberi pinjaman RM1,000, peminjam bayar balik RM1,100. Lebihan RM100 halal jika tidak dijanjikan atau dikias-kiaskan semasa meminjam. Peminjam ingin menghadiahkan RM100, yakni hibah, sebab telah menolongnya dalam kesusahan. Tapi pinjam RM1,000, dia tak janji pun nak bagi, tapi dia bagi dia bagi RM1,100. Apa ni mak? Dak dulu aku susah mak nak tolong anak aku masuk universiti. Yalah, dia pergi universiti dia kena patah balik. Kan budak-budak kesian ya. Macam mana perancangan kita ni? Ya, sampai kena pergi tolong ambil liu, kena tolong. Ya, bergaduh pula dengan universiti. Ya. Come on lah, kamu menteri, kamu ada kuasa, kamu ada tanggungjawab, buatlah betul-betul. Jangan duk TikTok selalu. Bukan TikTok, jangan tidak selalu TikTok pula. Ya, baik. Tolonglah. Ya. Dia bagi, jadi saya tolong kamu. Kamu tolong saya, sekarang saya nak bagi hadiah pada kamu. Boleh. Tapi jangan janji masa meminjam. Malah seseorang itu pada zaman Nabi SAW, seseorang telah datang untuk menuntut hutang seekor unta yang pernah diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meminta sahabat untuk membeli seekor unta untuk dibayar kembali hutang tersebut.
akan tetapi tidak jumpa unta yang sebaya kecuali unta yang lebih baik, yang ini lebih tua. Dia pinjam, Nabi pinjam apa? Unta 2 tahun, tapi bila nak bayar pergi cari tak jumpa. Jumpa yang 3 tahun. Yang 3 tahun lagi mahal. Rasulullah SAW pun bersabda, belilah unta itu dan berikan kepadanya, kerana sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Kita nak bayar hutang pada kawan, bagilah kuih sikit. Kalau tak mampu pun bagi RM10, kan? Bagilah, ya, susu apa ke, bagilah kat dia sikit. Saya hari ni lupa, Imran nanti tuntut ada pada saya, dia lupa bawa, taklah banyak sangat. Bagi kat dia sikit-sikit, dia tolong kita, kita bagi balik. Nabi kata sebaik-baik orang ialah orang yang baik dalam melunasi hutang. Bank memang tulis bawah tu, bank memang tulis. Kalau dia nak minta hutang pada kita, baik-baik kawan kita, dia tulis. Dia memang sakit dengan baca benda tu. Saya kadang-kadang antara kerja nak buat bisnes, hantar kerja, lambat bayar. Ada apa? Ada orang kata apa? Tunggakan. Dia hantar surat. Baik-baik mana kita. Ayalah fahamlah kita. Ya, faham. Itu kalau perbankan Islam, ya, dia tulis. At least dia remind kita tentang hadis tu. Baik, adakah ini riba? Membeli kain dengan harga RM100 tunai ataupun cash, atau harga RM150 dengan bayaran ansuran selama 3 bulan RM50 sebulan. Yang ni tuan-tuan dah baca, jadi saya tak perlu tanya lah kan. Dah baca dah slide. Baik, adakah penambahan harga itu riba? Diharuskan kerana subjeknya ialah kain, bukan wang, emas atau perak. Cuma berbeza antara harga bayaran tunai dan harga bayaran tertangguh. Ini bukan akad pinjam wang tetapi pembelian tertangguh. Dia bukan pinjam duit, dia beli, dia berhutang, dia bukan pinjam. Tiada isu dua akad dalam satu, asalkan dipersetujui satu harga sahaja dan satu harga sahaja dalam konteks. Maksudnya dalam kita tulis tu, kita jangan tulis harga cash dengan harga ni. Kita kata okey, kamu pilih. Dia tak nak pilih, dia sign je. Tak boleh macam tu. Dia kena pilih satu harga, dia kena sign, dia kena setuju. Ya, dia kena setuju. Jadi kita boleh naikkan harga kalau orang bayar hutang. Baik, kita kena ingat, kenapa hutang boleh? Dia ini bukan pinjaman. Yang adakah ini pinjaman? Bukan. Pinjaman adalah hutang. Hutang tak semestinya pinjaman. Betul tak? Semua pinjaman jadi hutang, tak semua hutang jadi pinjaman. Oh, pening kepala tuan-tuan. Betul tak? Saya bagi apa? Saya bagi kamu orang kata apa? RM1,000. Itu adalah pinjaman. Betul tak? Tapi kalau saya bagi ini pada awak, ini apa? Pinjaman ke? Bukan. Ini apa? Sewa. Kalau kamu bayar jadi sewa. Kalau kamu tak bayar jadi i'arah. I'arah maksudnya sewa yang percuma. Atau pinjam apa ni? Sewa yang percuma. Keempat-empat mazhab dan ulama kontemporari berpandangan ia harus. Ini ramai orang duk bising pasal perbankan Islam. Rumah RM400,000 jual kan RM700,000. Ya dah, kamu bayar 40 tahun, 30 tahun, takkan dia nak jual RM400,000 juga. Betul tak? 40 tahun, risiko kamu tak bayar, risiko macam-macam ada. Baik. Keempat-empat mazhab dalam ulama dan ulama kontemporari mengatakan ianya harus. Disebut oleh mazhab yang Hanafi, harga berkemungkinan dinaikkan disebabkan penangguhan bayaran. Ulama mazhab Maliki mengatakan penangguhan kerana untuk tempoh masa mempunyai nilai kadar nilai dalam harga. Maksudnya kalau tangguh kita boleh tambah. Tambah apa? Kalau jual beli je. Jual beli tertangguh, pinjaman tak boleh. Ulama mazhab Syafi'i berkata 5 jika dibayar secara tunai bersamaan dengan 6 jika dibayar secara tangguh. Apa dia nak kata? Boleh naikkan harga kalau bayar tangguh atau bayar ansuran, kecuali emas dan perak. Ini kita bincang kemudian. Manakala disebut dalam ulama mazhab Hambali yang bermaksud tempoh boleh mengambil sebahagian daripada harga. Boleh. Tuan-tuan nak jual handphone ke, jual apa ke, tempoh nak tambah terpulang tuan-tuan, asal setuju je. Ya, selain daripada emas dan perak. Baik, meminjam motor atau kereta dengan syarat bagi balik minyak penuh. Adakah manfaat minyak penuh ini riba? Sebab dia sebut pinjam, betul tak? Kita kena tengok dia bagi pinjam apa. Dia bagi pinjam motor, itu bukan pinjaman, itu sewa. Tapi dia tak bayar apa-apa ustaz. Kalau dia tak bayar apa-apa, dia menjadi i'arah. Pinjam boleh digunakan
ke atas, akad pinjam boleh digunakan ke atas apa ni, harta jenis isti'mali. Isti'mali maksudnya kalau kita pinjam benda tu, kita pakai, benda tu kurang atau habis, itu kita guna akad pinjam. Tuan-tuan bagi pinjam duit kat orang, dia pakai tak? Mestilah dia nak pakai. Dia pakai jadi kurang lah, atau pakai jadi banyak tu juga, tak mestilah kurang. Itu isti'mali, akad pinjam. Tuan-tuan bagi pinjam beras kat dia nak pakai tak? Pakai. Bila dia pakai, dia kurang tak? Dia kurang lah. Itu kita pakai akad pinjam. Tapi kalau kalau apa, kalau harta itu atas kategori istilaki, istilaki pakai tak mengurangkan dia. Tuan-tuan bagi pinjam komputer, dia harta apa? Harta istilaki. Istilaki maksudnya pakai tak hilang sifat dia. Istimali hilang sifat dia, bukan hilang sifat, hilang dia juga. Jadi kalau pakai macam ni, dia panggil sewa, ijarah. Kena pakai kontrak ijarah, sewa. Tapi tak bayar apa-apa. Tak bayar apa-apa maksudnya ijarah dengan tanpa sewa. Ijarah tanpa sewa disebut i'arah. Faham tuan-tuan? Bagi pinjam pen, bukan maksudnya pinjam, sewa tu sebenarnya. Tapi sewa tanpa bayaran lah. Kenapa? Pinjam pen, pinjam komputer dan sebagainya. Tapi kalau dia nak cas sesuatu, bila dia pinjam harta jenis istilaki, harta di mana bila dia pakai, dia tak kurang sifatnya, itu diberi nama sewa atau ijarah. Ya, apa yang diberi nama ujrah ataupun upah. Baik. Jaminan untung dalam pelaburan adalah riba. Pelaburan ialah satu akad perkongsian risiko. Maka risiko ialah maksud risiko ada kemungkinan rugi. Haram jamin untung dalam pelaburan. Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, tu dia ulama daripada OIC, ya. Tu dia mereka berijtihad bahawa sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha mudarib atau syarikat menjamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur atau peserta, maka ia adalah haram oleh kerana ia telah menukar sifat secara Islam kepada elemen pinjam, iaitu janji dengan riba. Nampak tak? Dia kata pelaburan, tapi bila dia bagi pinjam, dia janji untung, dia jadi pinjaman dengan riba. Itu akad sebenarnya. Akad nak tengok macam mana, dia kena tengok cara orang buat. Cara orang buat, bukan apa yang dia sebut. Ada seorang tu, dia ustaz lah juga. Dia kata dia buat pelaburan, dia bagi untung, dia jamin untung tiap-tiap bulan. Saya pergi dah tanya, saya ada cara buat bisnes yang unik, siapa pun tak tahu. Saya boleh jamin untung. Saya boleh jamin untung. Saya kata, hari ni pukul berapa kamu nak masuk tandas? Tak tahulah bila sakit perut. Hari ni pun kamu tak tahu bila nak masuk tandas, kamu boleh jamin untung 5 tahun. Apa maksud ustaz? Dua-dua ustaz lah. Maksud saya ialah, apa nak jadi kita tak tahu. Jadi dalam perniagaan pelaburan, Islam suruh kita kongsi risiko. Untung kongsi bersama, rugi kongsi bersama. Ini untung kongsi bersama, rugi kamu sendiri. Apa ni? Memang tak adil lah bunyi dia, betul tak? Tuan-tuan ingat orang boleh bagi jamin untung tiap-tiap hari? Tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh. Dia boleh buat macam tu kalau dia ambil duit orang lain bayar kat tuan-tuan. Baik, kita rehat dulu 10 minit, ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.